يخشى ويتجنبها الأشقى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Dalam ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala beri jaminan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Al-Quran yang telah diajar kepada baginda tidak lagi akan lupa. Apa yang diperdengarkan oleh Jibril kepada Nabi, telah mana selesai Jibril baca kepada Nabi dan Nabi hafal, Nabi tidak lagi akan lupa. Jadi maksudkan tidak akan lupa ni maknanya tak ingat sama-sama. Sebab pernah berlaku juga dalam kehidupan Nabi, ada ketika Nabi tertinggal baca ayat. Sehingga ada di kalangan sahabat tanya, "Ya Rasulullah, adakah ayat ini telah dimansuhkan?" Nabi jawab, "Aku terlupa." Jadi terlupa bukan kata tak ingat terus tak. Itu menggambarkan sifat manusia biasa tu ada kepada Nabi. Kadang-kadang berlaku juga lupa. Tapi selepas pada tu ingat. Macam pelajar-pelajar tahfiz baca Quran. Kadang-kadang dia dalam tarawih dia tu tinggal satu ayat ke dua ayat tu. Bukan bermakna dia tak ingat pada ketika tu. Cuma apa yang berlaku kepada Nabi tidak seperti mana berlaku kepada orang lain. Kita manusia biasa ni boleh jadi lepas baca Quran kan, tak cara kepada Quran pakai lari gitu. Ramai sekali pelajar-pelajar berkasar mengapa Quran. Apabila dia habis belajar, dia tutup Quran, tak baca-baca, tak buka-buka. Sampai satu masa, bila nak baca balik, banyak tak ingat. Ini suatu musibah yang berlaku kepada orang yang hafal Quran. Perkara yang pertama. Perkara yang kedua, Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ni, sebabnya ketika mana Nabi SAW dengar Jibril baca Quran, Nabi ikut selalu. Tak ada habis Jibril baca. Anda katakanlah Jibril baca sesuatu ayat, baca aja, Nabi follow belakang selalu, pakai ikut selalu. Dia kata Jibril baca habis selesai, baru Nabi ikut, tidak. Pada awal-awal gitu. Apa Nabi buat lagi tu? Sebab Nabi bimbang, takut lupa. Nabi bimbang. Oleh kerana tu dalam surah Al-Qiyamah, Allah Ta'ala turunkan ayat khusus untuk nak tegur tindak tanduk Nabi tadi. Hanya beritahu kepada Nabi, wahai Muhammad, mu tak kena pusing. Sebab kamu telah berada dalam jaminan kami. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
Jangan gerakkan lidah kamu nah, dengan baca Quran selalu. Mana Jibril tak selesai baca mu ikut selalu. Kerana gopoh, kerana takut, bimbang, tak ingat lepas pada tu. Sebab apa? Sebab tugas kami lah yang memberi ingatan sempurna kepada kamu untuk mengingati Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya tanggungjawab kami lah untuk menghimpunkan keseluruhan Al-Quran ini dalam dada kamu. Dan juga tanggungjawab kami lah untuk menetapkan bacaan kepada kamu. Maknanya setelah mana kamu ingat, mu boleh baca. Ini semua daripada kami. Maka selepas pada tu, Nabi pun tunggulah. Apabila Jibril baca, Nabi dengar sampai habis, barulah Nabi ulangi. Dan sebahagian ulama beritahu, begitu juga kaedah kita apabila kita belajar Al-Quran. Kita belajar Al-Quran, kadang-kadang, biasa-biasa setengah orang itu dia mengajar, dia ajar anak dia ke, dia ajar anak murid ke. Dia baca tu ikut selalu. Jadi kena ubahlah cara yang terbaiknya. Dia baca habis, kat mana? Sekat wakah dia nak berhenti. Pendek-pendek lah. Pendek panjang tak jadi masalah. Dia baca bila dia berhenti, lepas tu barulah dia suruh anak dia ataupun anak murid dia tu baca. Sebab di situ dia boleh tahu kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh pelajar dia. Kalau kita baca, dia ikut selalu, dia tengah buat salah, kita tak dengar dah. Kaedah dia. Ya, bila kita baca, kita minta supaya dia dengar betul-betul, kemudian minta dia ikut. Jadi kadang-kadang masa dia ikut tu dia ada buat silap. Maka di situ boleh kita tegur dia. Allah Ta'ala berfirman, sanuqri'uka. Kami akan bacakan kepada kamu, wahai Muhammad. Baca apa ni? Baca Al-Quran. Wahyu. Lalu setelah mana kami bacakan kepada kamu dan kami dengar, fala tansah. Kamu tidak lagi akan lupa. Jadi tidak perlulah kamu gopoh. Cepat-cepat kamu baca mengikuti bacaan Jibril. Maka kamu kena dengar dulu. Kami akan baca kepada kamu. Dan setelah mana kamu baca dan kamu ingat, kamu tidak lagi akan lupa. Illa masya Allah, malaikat, apa yang Allah Ta'ala nak kamu lupa, maka lupa juga. Sini ada berbagai-bagai lah tafsiran. Contohnya, di antara tafsiran yang dipilih, illa masya Allah ni memberi makna, Allah Ta'ala maha berkuasa untuk nak jadikan kamu lupa Quran. Dia boleh buat. Itu makna dia. Dan termasuk dalam makna ni, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kendaki supaya kamu lupa. Maknanya lepas pada ni, sesuatu ayat yang pernah diturunkan satu ketika dahulu, lepas pada ni, tidak dibaca lagi. Bagi ulama kata, yang dimaksudkan dengan illa masya Allah ni, adalah ayat yang mansuh. Ayat yang telah dimansuhkan bacaan dia. Mansuh ni kadang-kadang mansuh bacaan, tapi hukum masih ada lagi. Kadang-kadang dua tu dimansuhkan. Bacaan mansuh, dan ada juga hukum mansuh. Jadi, ini perbahasan dalam tajuk nasih mansuh. Cuma tetap ayat mansuh dalam Quran ni berlaku sedikit sebanyak perselisihan di kalangan para ulama. Bahagian ulama seperti mana Imam Ghazali berpendapat, ayat yang mansuh dalam Al-Quran ni adalah lebih kurang dekat 500 ayat. Mansuh. Dibaca tapi hukum dia tu tak berubah. Imam Sayuti setelah mana dia teliti semula, dia buat kajian, dia buat keputusan. Sebenarnya dalam Quran ini bukan 500 mansuh, hanya 20 sahaja. Ya, mansuh. Nah, di mana disebut dalam kitab Al-Itqan, Ulumil Quran. Kemudian mari pula Imam Waliullah Dahlawi, Syekh Waliullah Dahlawi kata bukan 20, bukan 500, hak mansuhnya 5. 5 saja. Imam Waliullah Dahlawi, dia kata 5 tu, hak mana Imam Syuuti kata mansuh tu, sebenarnya dia kata berlaku perubahan hukum. Maknanya tetap beramal, tapi hukum saja berubah. Dalam ayat tu sebagai contohnya, sebelum tu wajib. Jadi lah ni jadi sunat. Jadi tetap ada. Tak ada.
Seperti mana ayat larangan supaya kita mewasiatkan harta kepada ashabul furu', orang yang layak terima pusaka. Ya. Orang layak terima pusaka, untuk mereka tidak boleh berwasiat. Cuma ada disebut, boleh beri kepada kedua ibu bapa. Tu. Ada di antara ayat tu pernah sebut lagi tu. Dan kan kedua ibu bapa termasuk dalam ashabul furu'. Jadi apabila didapati ayat ni, macam mansuh dah lah. Sebab tak boleh wasiat kepada orang yang layak terima pusaka. Ini pun kadang-kadang berlaku banyak kepincangan dalam masyarakat kita bab pusaka ni. Ya. Dia pergi wasiat kepada anak dia, pergi wasiat kepada orang yang akan terima pusaka setelah dia tinggal. Jadi wasiat dia tu tidak lulus. Sebab dia telah, orang tersebut akan terima pusaka dia. Wasiat ni untuk orang luar daripada ashabul furu'. Wasiat kepada siapa-siapa, tapi wasiat pun ada syarat dia, tidak boleh lebih daripada jumlah yang telah ditetapkan. Kalau dia wasiat lebih, maka kena ubah wasiat dia. Jadi ayat tadi tu, waliullah kata, seperti mana dijelaskan oleh Ubaidillah Sindi. Ubaidillah Sindi ni, dia di antara ulama Islam yang lahir dalam agama Sikh. Pokok dia bukan Islam. Pokok dia tu bukan Islam. Dia besar dengan keluarga Sikh. Pokok dia Sikh. Lepas tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dia mengaji-mengaji, belajar-belajar sehingga jadi ulama besar di benua Hind. Sebut sahaja Ubaidillah Sindi, semua orang kenal. Hidup sezaman dengan Maulana Anwar Shah Kashmiri. Dia sezaman dua tu. Sama-sama hebat dia punya keilmuan dia. Jadi dia kata ayat ni, aku boleh hama. Aku boleh hama ayat ni. Maknanya ayat tu, kalau tengok kan, seperti dikata oleh waliullah, tidak mansuh. Tapi boleh diamalkan. Cuma dalam konteks tertentu. Macam mak pok aku ni, dia tidak Islam. Jadi aku boleh wasiatkan harta aku ni kepada dia. Sebab walaupun dia ibu bapa, dia bukan ashabul furu'. Ibu bapa tidak Islam, dia tidak boleh mewarisi harta anak dia yang Islam kalau anak dia mati. Tu. Jadi untuk dalam situasi itu boleh beramal. Jadi kadang-kadang dalam konteks lagu tu. Jadi boleh jadi mansuh dalam keadaan lain pula. Macam kita, untuk kita kepada kedua ibu bapa kita, kita tidak boleh wasiatkan. Sebab kalau kita mati dulu, ada juga bahagian ibu bapa kita. Sebagai contoh. Jadi sini dua makna lah. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kendaki. Makna yang pertama, Allah Ta'ala nak beritahu dia boleh. Dia maha berkuasa. Boleh sahaja dia nak supaya Nabi itu lupa. Sebagai pemberitahuan. Yang kedua, nak beritahu ada di antara ayat yang mansuh. Allah Ta'ala jelaskan, dia memiliki kuasa untuk nak jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh ingat segala wahyu yang disampaikan kepada baginda. Kerana dia di antara zat yang memiliki sifat innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Ta'ala ya'lamul jahra. Dia maha mengetahui segala perkara yang disebut dengan jahar, dengan jelas. Wa ma yakhfa, dan apa yang disembunyikan. Dua-dua dalam ilmu Allah. Sebab Allah Ta'ala memiliki ilmu yang sempurna. Cuma disebut kadang-kadang disebut zahir alimul ghaibi wa syahadah. Dalam Quran sebut dia maha mengetahui perkara yang dapat disaksikan dan perkara ghaib. Ini semua nisbah kepada kita, nisbah kepada makhluk. Sebab makhluk macam kita manusia ni, hak zahir depan-depan ni hak boleh tengok, boleh lagi kita tengok. Bawah kapek, balik dinding, kita tak tahu dah. Jadi ghaib nisbah kepada makhluk. Bagi Allah tidak ada ghaib bagi dia. Bagi Allah Ta'ala ni, semua dalam pengetahuan dia. Tidak ada yang ghaib bagi dia. Cuma nak suruh hamba ni faham. Sebab ghaib ni apa dia? Ma ghaba 'anil hissi.
Benda yang tidak boleh dikesan oleh panca indera, maka gaiblah. Panca indera mata kita ni dia terhad. Ada halangan depan kan, tak nampak dah. Gunung besar depan, letak piti samah depan putih mata, tak nampak dah gunung tu. Nah, contohnya. Maknanya panca indera yang ada pada kita manusia ni dia terhad. Dia tidak boleh menembusi segala-gala. Oleh kerana kelemahan yang terdapat pada panca indera kita, maka pengetahuan kita pun terbatas. Ilmu yang ada pada kita ni terbatas, terhad. Tak boleh tahu setiap benda. Boleh tahu setengah-setengah perkara. Itu pun benda-benda yang boleh dikesan oleh mata kita, boleh dikesan oleh telinga kita, boleh dikesan oleh deria rasa tangan kita ataupun deria rasa kaki kita. Luar daripada tu, tak ada lalu dah, tak ada ilmu lalu kita. Sebab itulah apabila orang cerita tentang satu benda kepada kita yang mana kita tak biasa dengar dia, kita tak pernah tengok dia. Nah, dalam kepala kita tu akan cuba cari, apa dia rakyat ni, tak nampak lagi ni. Tak ada ilmu lah tu. Nah, sebab apa? Mata tak pernah tengok, telinga tak biasa dengar, tangan tak biasa sentuh. Tak boleh buat keputusan lalu. Orang duk rakyat begitu begini, boleh hanggut saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala zat yang memiliki ilmu yang sempurna. Yang dimaksudkan sini ya'lamul jahra, dia maha mengetahui perkara-perkara yang jelas daripada perbualan. Daripada perbualan dan juga daripada tindak tanduk manusia. Sini Allah Ta'ala nak sabitkan bahawa setiap apa yang kita buat, apa yang kita lakukan sebenarnya dalam pengetahuan Allah. Nak supaya hamba ni yakin, setiap benda yang dia buat, Allah tahu belaka. Bukan sekadar tahu, bila tahu, akhirat nanti dia akan balas. Tapi kalaulah keyakinan ini tak ada, setiap Allah Ta'ala maha tahu segala apa yang dia buat, segala apa yang dituturkan, maka kita akan jadi seorang yang kalau kecek jadi boroh. Kalau tindak tanduk kita agak jadi tebal lah. Sebab apa? Sebab tak berasa ada yang menyaksikan segala apa yang kita buat. Khabar-khabar, mati meninggalkan dunia, di akhirat, kena balas. Oh, tak sekolah kita kena gini. Tapi apabila seorang itu ada keyakinan tentang perkara ni, maka dalam tutur kata dia akan cermat. Dalam percakapan dia akan kecek beralu. Nah, dia akan jaga lidah dia daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengundang dosa. Sebab lidah kita ni, dia kalau tak proses, kalau kita tak jadikan dia ni kilat untuk proses kebaikan, dia akan jadi kilat untuk proses keburukan. Nah, daripada lidah manusia ni. Lepas tu kalau tak ada arwah berdoa kan, baik senyap. Nah, Nabi kata keceklah, sebutlah benda-benda yang baik. Nah, lepas tu tak ada arwah. Tak ada arwah berdoa kan, aulia semut. Baikmu senyap. Sebab senyap tu selamat kita. Tapi kalau kita berasa, nak guna macam lidah ni. Nak guna boleh. Pastikan kita guna ke arah kebaikan. Kecek perkara-perkara yang baik. Kecek tentang kebesaran Allah. Kecek tentang agama. Kecek tentang wahyu Allah. Banyak lagi. Tak nak jadi masalah. Tapi jangan guna lidah untuk perkara yang tidak ada faedah. Nak kecek tentang dunia tak jadi masalah. Dibenarkan hukum dia harus. Kecek orang duk kecek tentang bisnes. Apa? Ada keuntungan kepada kita. Hasilnya percakapan yang tidak ada manfaat dunia, tidak ada manfaat akhirat. Sia-sia. Bahagian buah nak cuk dia panggil. Boleh ke apa satu? Buah. Boleh piti ke tak? Tak boleh ke? Masa habis. Akhirat boleh pahala ke tak? Tak boleh ke? Ni sia-sia dia panggil. Sia-sia ni perkataan sia-sia menggelakkan hati manusia. Tengah orang tu kecek, dia kecek meta ya. Setengah jam kadang-kadang, tapi masuk 5,000, 10,000. Itu percakapan yang ada keuntungan. Itu dibenarkan, harus. Lagi mana apa yang dia buat, apa yang dia kata tu, dalam isi kandungan dia tidak ada percanggahan dengan syariat, maka hukum dia harus. Walaupun dia hanya manfaat dunia. Atau hasilnya kecek-kecek tak ada manfaat apa. Kebaikan untuk kita tak ada, kebaikan untuk akhirat kita pun tak ada. Dunia tak ada, akhirat tak ada. Ini dipanggil sia-sia. Apatah lagi percakapan, tutur kata yang mengundang bala di akhirat. Lagi-lagi kena jauh. Lidah kita ni, kita ambil kesempatan pada manusia ni.
Kita tengok dah dia kata demo ni banyak buat amal ni. Oh berhimna semaya, berhimna baca Quran, berhimna berkatu, berhimna. Apa? Kita cuba guna lidah demo ni untuk menyebabkan segala amal yang demo buat ni biar hang hutum berlaku. Maka dia ajarlah manusia tu buku. Nah, ajar manusia tu mengumpat kepada orang, ajar manusia mengadakan fitnah kepada orang. Ini pakat-pakat syaitan. Cara tak khabar dia pun sedap, boroh dia guna lidah dia untuk kecek tetai orang lain. Kali ni pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Nabi tanya para sahabat, adakah kamu tahu manusia yang bankrupt di akhirat, orang yang muflis di akhirat? Sahabat kata, ya Rasulullah, orang muflis ni kak, maknanya orang yang tak ada harta benda. Keduniaan dah langsung tak ada. Jawapan sahabat ni maknanya berpandukan kepada pengalaman. Tak ada apa satu benda kak, orang panggil muflis. Nabi SAW beritahu, orang muflis sebenarnya ialah masa dia duduk atas dunia, ibadah banyak, amal banyak buat, baca Quran banyak, zikir banyak, semaya banyak, semaya tahajud anak malam. Tak. Tapi dia guna lidah dia untuk membicarakan tentang saudara dia. Kecek tentang orang. Syaitan pandai nak suruh kita buat ni kadang-kadang dia bisikkan dengan kebaikan. Kita bukan nak mengumpat dia tapi nak ayat benda sebenar. Ayat sedap dah tu. Nah. Nabi kata zikru akhaka, mu kecek tentang saudara kamu. Nah, ma yukrah, benda hak dia tak suka. Benda hak dia tak suka mu kecek tentang dia tu ngumpatlah lidah. Sahabat tanya, meskipun benda tu betul. Hak betul tu orang panggil mengupaknya, kalau benda tak betul mu kecek fitnah pula. Itu lain. Jadi kadang-kadang kita kena beringat syaitan mari bukan hamba bukan nak kata tapi nak royak. Itu sedap tu. Lepas pada tu gak yang naik wacu banyak. Oh banyak mana makan lagi. Kita kena tasawur Nabi kata orang mengupak ni seolah-olah dia makan daging selera dia. Nah. Jadi kalau orang hidangkan kepada kita daging metah dengan penuh dengan darah lagi tu, kita pun tak tergamuk nak makan. Maka begitulah perumpamaan. Jangan tebing. Jangan tebing. Kecuali ada beberapa keadaan tertentu dibenarkan untuk kita cerita tentang perihal orang. Contohnya kita nak mengadu. Kita nak mengadu tindak tanduk orang ni, kita nak mengadu kepada pihak yang bertanggungjawab supaya diambil tindakan. Kerana kalau tak buat laporan ni bahaya, memudaratkan orang lain. Maka terpaksa kita cerita. Kita cerita begitu begini. Jadi cerita sekadar untuk orang yang bertanggungjawab tadi ada maklumat dan boleh diambil tindakan. Itu satu keadaan. Di mana keadaan selaginya, ada orang mari minta pandangan kita. Mari minta pandangan, nak minta pandangan lemon sikit ni. Dia ni minta masuk minat, nak minta anak saya ni. Cuma saya tak kenal dia, saya tak tahu dia. Saya tengok demo ni ada rapat sikit dengan dia, pernah buang dengan dia. Kita nak tahu sikit banyak lagu mana. Dalam situasi tu kita boleh cerita. Nah, kalau dia baik, kita boleh beritahu baik. Sekadar tu. Kalau dia tidak baik, kita boleh beritahu tak payah. Orang ni, kalau kita kenal, dia memiliki sifat yang tidak sesuai. Cuba elokkan, tapi bolehlah beritahu tu sekadar tu. Kalau kira benda tu, ma yakrah juga tu benda yang kalau tuan dengar, tak suka juga. Tapi dalam situasi tu dibenarkan syariat. Tapi janganlah buka daripada A sampai Z pula. Kita kena jadi seorang manusia yang sentiasa menyembunyikan keaiban orang. Tahu, kita memang tahu keburukan dia, kita memang tahu. Kita sembunyikan. Sebab kelebihan dia, orang yang menyembunyikan keburukan orang lain ni, Allah Ta'ala akan sembunyikan keburukan dia. Masing-masing antara kita ni ada keburukan kelemahan masing-masing. Ya. Kadang-kadang orang hak kecek, beri kecek tentang orang ni, hak dia, hak ada dia tu, tak khabar. Dia duduk ecek, duduk beragak cahaya kata. Jadi najis punggung dia tak nampak, punggung dia tak telik hak dia tu. Jadi nampak hak orang lain. Oh, demo dia kuasa, nampak punggung punggung. Hitam punggung demo tak. Nampaklah punggung tak. Jadi kena jaga. Dalam tutur kata percakapan, semua kita kena jaga. Sebab apa? Sebab semua dalam pengetahuan Allah. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada orang baca Quran ni, beritahu dalam kitab dia, nak supaya orang yang baca Quran ni, dia makin boleh jaga lidah dia.
Sebab dia telah ada, dia telah tahu Allah Ta'ala maha mengetahui setiap apa yang dia tuturkan. Dia kecek secara ramai-ramai ke, ataupun dia kecek senyap-senyap ke, Allah Ta'ala tahu. Dia buat sore-sore ke, dia buat di khalayak ramai ke, semua dalam pengetahuan Allah. Semua dalam pengetahuan Allah. Bila Allah Ta'ala tahu, maka satu masa nanti di akhirat, dia akan hukum. Apa paling takut? Kemudian Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beritahu kepada Nabi kita bahawa segala urusan yang akan ditempuhi oleh Nabi, Allah Ta'ala akan permudahkan. Kalau urusan yang akan ditempuhi oleh Nabi, Allah Ta'ala mempermudahkan. Lebih-lebih lagi dalam urusan agama. Sebab itulah agama yang dibawa oleh Nabi SAW mampu diikuti oleh semua orang. Agama yang dibawa oleh Nabi ini sangat-sangat mudah. Dia bukan satu perkara yang sangat payah. Agama ni satu perkara yang mudah, yang tidak menyulitkan kepada orang yang beragama. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan mempermudahkan kepada engkau yang Muhammad yusra. Yusra sini maknanya segala bentuk amal kebaikan. Kami akan permudahkan untuk kamu. Yang kedua, kami akan permudahkan untuk kamu syariat kami. Oleh kerana itu, kami tidak akan mensyariatkan kepada kamu sesuatu yang menyulit ataupun menyusahkan kamu. Sebab itu dalam Islam, hukum ketika mana kita berada dalam situasi biasa lagu lain. Apa? Dalam situasi tertentu dipermudahkan. Ambil contoh yang paling mudah kita faham kan? Bahaya jamak dan pasar. Ini paling mudah sebab boleh katakan berlaku pada setiap orang. Setiap antara kita ni boleh jadi akan musafir pergi sana pergi sini. Jadi kalaulah ikut ketetapan biasa, dia jadi kesulitan juga tu. Lilah berhenti mata patut nak kena maya pula kena cukup markah. Dia tak boleh kita nak buat jadah gitu. Tapi tak. Apabila dalam situasi ni, dalam situasi musafir, maka hukum dia berubah. Allah Ta'ala adakan rukhsah, adakan kelonggaran, dibenarkan. Dalam 2 waktu sembahyang itu kita boleh himpun sekali, bukan sekadar himpun sekali, boleh rengkah pula. Lalu kita nak sembahyang zuhur dengan asar, kita nak buat sekaligus. Kalau sembahyang biasa-biasa agak, zuhur kena buat apa, asar kena buat apa. Tapi dalam musafir, kita buat dua-dua. Sembahyang 2, zuhur, 2 asar. Lepas tu waktu asar tu tak payah berhenti sembahyang, pakai sterik dalam perjalanan kita. Ikutlah kita nak buat apa. Bagi contoh. Dan bahkan diisytiharkan pula dalam syariat Tuhan ni, Nabi SAW beritahu, sembahyang qasar ni adalah merupakan hadiah daripada Allah kepada umat dia. Hadiah. Sebagai hadiah. Maknanya, dalam keadaan tertentu, Allah Ta'ala beri kemudahan. Lepas tu dia katakan agama ni mudah. Tidak payah. Dalam situasi tertentu, maka banyaklah perkara-perkara yang dipermudahkan kepada kita. Sebab itulah, kalaulah berlaku kesulitan, dalam keadaan teruk dah, sulit dah, payah dah, patut ada pula kesulitan, ketahuilah, yakinilah itu bukan agama. Bukan benar agama. Makin menyulitkan kita. Sebab tu dalam agama ni, dia banyak kemudahan. Bagi contohnya, kita time musim sejuk ke apa ni, kalau boleh kaki tak usah kena. Ataupun time keadaan kita kurang sihat ke, demam ke, kaki ni kalau boleh tak usah kena air. Tak usah basuh maknanya. Apa? Allah Ta'ala beri kemudahan. Mu tak usah basuh, pakai ambil sapu. Sapu pula bukan atas kaki. Sapu pula atas stocking. Syarat stocking tu diperbuat daripada kulit lah. Dia panggil khuf dalam bahasa Arab dia panggil. Jadi nak sapu biasa pun tak apa. Itu dalam bentuk kemudahan dia panggil. Jadi banyak perkara-perkara yang dipermudahkan dalam syariat. Kemudian Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi SAW supaya Al-Quran yang telah diwahyukan kepada dia tadi taklah disampaikan. Taklah sentiasa disampaikan pada manusia. Sebab itulah dalam ayat yang kita akan baca dalam ayat 9 ni, Al-Quran disebut dengan kalimah az-zikrah. Kalimah az-zikrah. Zikrah yang memberi makna peringatan. Yang memberi makna peringatan. Oleh kerana itu, kita nak beri peringatan kepada manusia, maka tidak mestilah beri peringatan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran lah merupakan peringatan yang paling mujarab sekali untuk manusia itu tahu.
Allah Ta'ala berfirman, fadzakir in nafa'atiz zikra. Hendaklah kamu sentiasa memberi peringatan. Kerana sesungguhnya peringatan Al-Quran tadi itu sangat-sangat memberi faedah yang besar. Zakir sini, dalam kaedah bahasa Arab dia panggil fi'il amar atau perintah. Semua kata perintah ni, kita kena faham dia ada dalam dua keadaan. Kata perintah, kata suruh. Kadang-kadang kita suruh orang, kita kata duduk. Duduk. Kalimah duduk ni tengok situasi. Kalau orang tu duduk cacat, kita kata duduklah. Bermakna amrun lil wujud. Kata perintah, baru nak buat. Daripada orang berdiri, kita suruh duduk. Satu lagi, orang duduk dah, kita kata, duduk. Bahasa sebut sama, duduk. Tapi memberi makna, teruskan duduk. Tak semangat, tak sakit mana. Itu bahasa. Dalam bahasa Arab pula gitu juga. Jadi, fadzakir ni, maknanya bentuk kata suruh. Kata suruhan. Kadang-kadang memberi makna seolah-olah, kalau diterjemah agak, berilah peringatan. Seolah-olah sebelum ni Nabi tak pernah beri peringatan. Ada juga makna lagi tu. Tapi bukan makna tu. Dalam ayat ni. Makna yang kedua tadi. Sebab Nabi memang sentiasa memberi peringatan kepada umat, kepada manusia. Oleh kerana tu, fadzakir sini maknanya, teruskanlah wahai Muhammad, kamu beri peringatan. Inna fa'atiz zikra, kerana sesungguhnya peringatan Al-Quran itu sangat memberi faedah yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham, peringatan ni, kepada kita orang mukmin satu perkara yang sangat memberi manfaat. Sangat memberi manfaat. Dalam ayat ni sebut wadzakir. Dalam ayat lain pula wadzakir, berilah peringatan fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kerana sesungguhnya peringatan ini sangat-sangat memberi faedah kepada orang mukmin. Oleh kerana tu walaupun kita sama-sama mari semai jemaah, walaupun kita sentiasa hadir dalam majlis ilmu, maka apabila ada orang beri peringatan kepada kita, kita jangan kata, pergi royak orang lain lah. Orang mari jumpa kita kadang-kadang beri peringatan kepada kita. Dia mau pergi jumpa orang lain, nu ramai lagi, nu tak maya roh ni. Jangan. Sebab apa? Sebab peringatan itu memang satu perkara yang memberi manfaat kepada kita. Allah sebut dalam kitab dia lah tu. Sebab pesing manusia ni, kalau lama tak dengar peringatan, dia akan lama-lama kohalalai. Sebab apa? Sebab kita sentiasa ada musuh yang berusaha untuk melalaikan kita, untuk menjauhkan kita daripada berdamping dengan Allah. Itu kena jaga. Dan bila ada orang beri peringatan kepada kita, kita kena ingat firman Allah, peringatan ini sangat-sangat bermanfaat kepada orang mukmin. Terjemahan yang kedua dalam ayat ni, tersudah ayat ni. Terjemahan yang kedua, peringatan sini maknanya kalimah in nafa'atiz zikra. In dengan makna syarat. Maknanya berilah peringatan. Jika peringatan tersebut dapat memberi manfaat. Ada tafsiran di kalangan mufassir diterjemah lagi tu. Mana apabila kamu tengok dalam situasi tertentu, jika sekiranya kamu rasa peringatan ini dapat memberi manfaat, maka berikan peringatan. Tapi di antara dua tafsiran ni, kita ambil tafsiran yang pertama. Sebab tafsiran yang pertama tu pakai zahir ayat, tidak perlu kepada takwil lain. Teruskanlah beri peringatan kerana sesungguhnya peringatan ni memberi manfaat yang sangat-sangat besar. Sebab kadang-kadang kita sebagai mudzakir, kita sebagai orang memberi peringatan ni, kalaulah kita ambil situasi, tengok orang pilih-pilih bulu. Itu banyak kita akan miss kebaikan. Tapi kalau kita sentiasa beri peringatan seperti mana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang telah berlaku kepada Nabi Musa. Nabi Musa beri peringatan kepada Firaun. Firaun tak dapat dia. Bahkan Firaun ni boleh dikatakan dalam ilmu Allah Taala telah tahu dah. Firaun ni manusia yang tidak akan dapat hidayah sampai ke mati dia. Tapi tetap Allah Taala arahkan Nabi Musa semua beri peringatan kepada Firaun. Kelebihan sini akan diperolehi kepada orang yang menyampaikan kebaikan. Walaupun kita royak ke orang tak sepakar, kita tetap akan dapat kebaikan. Kita akan dapat manfaat daripada peringatan. Oleh kerana itu tafsiran yang pertama tadi itu lebih merangkumi setiap perkara. Maknanya, mafhum daripada tafsiran tadi, kita dituntut supaya beri peringatan kepada siapa saja, tak kira.
Kerana dalam memberi peringatan itu bukan orang saja boleh pakai kita. Dalam bahasa kita, kat maknanya, kita beri peringatan kepada orang ni, seumpama kita baling bola ke dinding. Bola tu akan mari kita semula. Kalau kita rayak kebaikan kepada orang, kita juga akan dapat kebaikan. Pada ayat ke-10 ni kita akan sambung. Alhamdulillahirabbil Allahumma anfa'na. Sallallahu